Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Faham saya ulang balik. Dunia ini sementara sifatnya, dunia tu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Apakah dia? 3 perkara dunia. Pertama, pasangan dunia. Yang lelaki nak perempuan, perempuan nak lelaki, dunia. Yang jantan dengan jantan tu dah confirm neraka lah, tak payah cerita apa lah kan. Yang perempuan nak dengan perempuan, gila betul kan. Kebebasan bersuara, pijak kan, kau tahulah kan, ingat kau semua bondo boleh kau cakap. Tu sebab Nabi sebut penjara, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Apa maksud penjara? Apa maksud penjara? Cecakap. Apa maksud penjara? Banyak ujian. Penjara lah, penjara. Kalau tak faham penjara. Payah betul. Apa maksud penjara? Yang kita tahu, pertama, dia ruang dia sempit. 1. Yang kedua, kita tak boleh ke mana-mana sesuka hati kita. Dalam tu je lah. Tu penjara. Nak makan, boleh pilih? Tak boleh. Apa yang ada tu lah makan. Macam tu jugalah bagi orang beriman. Bukan semua tempat boleh pergi. Bukan semua benda kau boleh talan. Bukan semua benda kau boleh buat. Semua ada peraturan. Ada kerja-kerja yang kau nak kena buat supaya kau keluar daripada penjara besok adalah hasil untuk memulakan kehidupan baru. Macam tu, faham? Payah bona tanya penjara tak faham. Belum tanya soalan susah, tanya penjara pun tak faham. Tengok drama hari-hari. Setelah aku miliki putusan cinta buat Adam, cemburu seorang wanita, semua tengok. Saya tak tengok lah, saya tahu tajuk ya. Macam tu kan. Jadi makna kata, dalam dunia ni sementara, pertama pasangan. Kita beria-ria sangat mengarung pasal suami. Bukan apa, ambil suami atas dasar kita nak kerja akhirat. Kan, ini mengaung, suami aku paling handsome, suami aku paling hebat, suami paling ni mampu kawan tu, manu pal. Ingat Allah banyak-banyak. Kan? Isteri pun sama, sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami sampai masa padam, menurut kajian orang perempuan mati dulu. Tak, orang lelaki mati dulu pada orang perempuan. Jadi tolong baik-baik dengan orang belah ni. Bongi, menjawab, melawan. Ada je pindaan nak buat. Suami cakap sikit, 5 balas. Abang ingat nak cat rumah tu. Boleh bang, kalau nak cat rumah, pertama color ni. Yang mana abang nak? Dia tentukan. Nak fed up kita dah. Kita baru sebut. Abang ingat nak makan ayam lah. Syik ayam. Tengok. Ikut lah, dia mati capek. So dia dah tak ada kau makan, padahal apa kau nak makan? Nak syurga ke tidak? Ikut. Tapi tak payahlah kita masak sambil menangis pula. Ya Allah, masak apa kono nangis? Takut abang mati besok lah, tu masalah. Dan situ tak selera kawan tu makan. Taklah. Itu satu pasangan. Sementara sifat dia. Ingat Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf dia berkahwin akhirnya dengan Zulaikha. Zulaikha, kita tahu kan kisah yang dia minat betul dengan Nabi Yusuf, atas ketampanan Nabi Yusuf. Tapi bila dia dah kahwin, bila dia dah masuk Islam, ketaatan daripada Allah menyebabkan dia mengurung diri di dalam bilik sebab dia takut tengok muka suami dia yang tampan, dia takut dia terlupa pada Allah. Macam tu sekali. Tapi kita laki kita tak adalah tahap tu handsome dia. Kan sampai kita mengurung diri. Kan lagi kita kerja dia tu. Kan? Jadi macam tu sekali lah nak beritahu limit dia. Kedua, harta kita kerja sampai masa habis. Rumah kita buat rumah besar-besar dekat ni, semua tanah-tanah lot kan, bungalow kan, rumah lawa mah daripada papan dah jadi batu kan, berbatu dia pasang pula tu batu-batu yang batu-batu yang cantik tu dia lokek kat dinding. Sampai masa letak rumah tu habis, kita habis dulu. Bukan boleh bawa masuk dalam kubur. Ayah wasiatkan kalau ayah mati sok kau tanam kopi-kopi batu rumah tu masuk dalam rumah, dalam kubur. Tak ada. Duit sampai masa habis. Handphone sampai masa kena format. Handphone, best tak cantik tak telefon dia. Tahun depan nak tukar telefon lain.
Tiba-tiba ada handphone 3 kamera. Saya tak nak sebutlah jenis apa sebab dia tak taja ceramah hari ni. Cukuplah saya sebut handphone 3 kamera kan. Iya. Sampai masa habis berapa lama orang dulu cakap macam mana pun aku takkan tukar dah telefon lain. Ni lah telefon aku, punya seronok pakai Nokia. Dulu kan kan. Tiba-tiba hari ni kalau terdengar lah bunyi telefon kau pakai lagi telefon tu, orang tanya. Mana canggih orang perempuan ni, nak telefonnya canggih bang, kamera ada 3, potong dia punya gambar lawa. Bali telefon mahal sudah ni, pandai WhatsApp ambil gambar baik apa janda beribu-ribu habis tu 2 benda baik kan. Biarlah ada function yang kita guna. Dunia kereta, awak tiba-tiba lalu depan masjid, hui, kau nampak Ahmad bawa kereta baru, hui, berkilat kereta dia. Berapa lama baru je cakap, lepas seminggu nak muak tengok dah. Paling boring waktu bayar kali pertama dah boring dah. Time renew road tax lagi boring. Sementara sifat dia. Begitu juga yang ketiga, pangkat kuasa kedudukan. Itu pun dunia. Aku pegawai paling hebat dalam Selangor, tak tahu ke? Oh, contoh pegawai kerajaan level pengarah memen. Oh, sampai masa topi tiang duduk pencen. Nak cakap apa? Tanyalah ayah anda bonda ni, semua hebat-hebat dulu kerja kan, sampai masa kita pencen kan. Jawatan yang kita apply mohon kerja kosong, zap dapat, yes dapat kerja macam kita punya jawatan tu. Tak, sampai masa kita nak berhenti, kita buat surat kita nak meletakkan jawatan. Jangan risau, belum berhenti lagi jawatan tu dah buka, beribu orang minta jawatan yang sama. Nak tunjukkan semua pinjaman Allah bagi kat kita. Nampak tak? Macam mana nak lagak-lagak? Tu sebab ada orang macam ayah ada bonda hari ni, dia dulu pernah kerja macam-macam jawatan pegang, tapi alhamdulillah sebab dia tak sombong, orang kampung masih tanya lagi, abang macam mana pun tuan kena join kita orang ni, sama-sama hidupkan masyarakat kat tempat ni. Sebab dia tak sombong. Tu sebab hidup dalam dunia ni, salah satu dia jangan tamak, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai, hasad, dengki. Dan yang ketiganya jangan sombong. Saya sombong-sombong. Saya dulu pun pernah duduk kedudukan pengarah apa. Saya tahulah, saya pencen awal bersara pilihan pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. 80 orang penguatkuasa bawah saya, ada 6 orang bantu takbir, ada PA kiri kanan, seorang India, seorang Melayu, dua-dua perempuan. Pengarah bila bangun semua tuan, macam tuan dulu. Tapi sampai masa tak terdaya tuan-tuan. Macam mana pula siang kojo, malam ceramah macam siang jadi orang, malam tak berapa orang, macam tu lagi kan. Malam ceramah pula, lepas tu besok pergi kerja lagi, meeting lagi. Oh tak boleh, saya kena pilih satu je, takutkan tak terbuat kan. Iya, saya memang rahsiakan kejayaan saya dulu sebab saya tak nak orang telefon pejabat nak panggil ceramah, saya tak nak. Sebab kojo-kojo. Dia nak cakap pasal ceramah, telefon PA, saya kata kan, PA yang jaga ceramah tu lain. Tentulah. Hidup ni kena buat pilihan sebab hidup sementara. Kalau hidup kita macam umat Nabi Nuh lain. Umat Nabi Nuh berapa tahun hidup? 950 tahun. 950 tahun. Bayangkan kalau kita hidup 950 tahun. Alamat kosong masjid ni. Orang yang jaga kamera tu pun silap-silap berjumpa saya, Ustaz, sekarang Ustaz nak keluar, sekarang dah habis, Ustaz tolong tekan off senyap tau. Dia pun balik. Bayangkan tu. Nah, aku seorang yang ngadap tiang-tiang ni kan. Agak kalau kerja kerajaan lah, kalau umur 950 tahun, kau berapa tahun ni nak pencen? Ada lagi 700 tahun. Lama lah lagi kan. Tapi sekarang sebab Nabi sayang kita, Nabi memang minta umur umat aku ni janganlah kau bagi panjang-panjang. Nabi kata. Nabi minta Allah Ta'ala. Sebab Nabi sayang kita, supaya kita boleh bajet-bajet lebih kurang umur kita berapa. Orang Malaysia purata umur 60 tahun. Kalau 70 tahun tu bonus tu. Kalau 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. So tengoklah kategori mana kita dapat kan. Kalau panjang umur syukur,
Tu sebab doa dia, kalau adalah tuan-tuan dan puan nampak saya ucap selamat hari lahir dalam Facebook, dalam media sosial, saya akan ucap macam mana? Saya tak sebut selamat panjang umur, tak. Saya akan sebut selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur nyusahkan orang baik apa? Duit banyak tapi tak berkat pun tak ada guna. Yang penting walaupun sikit, barakah. Apa maksud barakah? Itulah tanya koma tu salah tu. Apa maksud barakah? Barakah ini maksudnya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Orang dulu duit kan banyak nak pun, gaji tak banyak mana, tapi alhamdulillah anak berjaya semua, walaupun sedikit berkembang. Nampak? Dah anak tu besar, walaupun kerja biasa-biasa tapi tak nyakitkan hati mak, berkembang. Kerja tinggi, pangkat tinggi, menyakitkan hati mak, apa guna, mampu lagi baik.